Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azrul Nizam. Apa khabar semua anak-anak murid? Apa khabar semua penonton-penonton? Cikgu berharap semua anak murid dan semua penonton-penonton cikgu pada hari ini berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dan yang paling penting, kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19 ini. Macam mana di rumah? Seronok tak seronok? Macam mana pembelajaran masing-masing? Saya berharap semua penonton-penonton berada dalam keadaan bahagia, aman dan damai semasa berada di rumah. Tekadkan hati, tekadkan jiwa untuk belajar bersungguh-sungguh walaupun berada di rumah supaya mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Jadi untuk hari ini cikgu akan berbincang tentang mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4. Jadi bidang yang akan cikgu sentuh pada hari ini adalah bidang yang pertama, iaitu bidang nombor 5, dan dia merupakan bidang pertama di dalam KSSM tingkatan 4 yang bertajuk Insan Bermoral, dan unit yang cikgu pilih pada hari ini ialah unit 2, iaitu Peribadi Mulia Hiasan Diri. Jadi untuk penonton yang kali pertama menonton rancangan cikgu, boleh tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan terhadap video-video yang telah dihasilkan oleh cikgu. Jadi di dalam channel cikgu ini, cikgu ada berkongsi tentang semua topik-topik ataupun semua unit-unit yang terdapat di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada semua penonton-penonton dan semua anak-anak murid untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini ataupun pada tahun hadapan. Jadi, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang apa yang hendak dipelajari di dalam tajuk 2, Peribadi Mulia Hiasan Diri, kita pergi dulu kepada standard kandungan. Jadi standard kandungan adalah apa yang akan dipelajari oleh semua anak-anak dan semua pelajar-pelajar di dalam unit ini. Jadi pentingnya standard kandungan ini adalah supaya pelajar mengetahui, pelajar memahami batasan-batasan ataupun kehendak-kehendak yang perlu dipelajari di dalam unit ini. Jadi standard kandungan yang pertama yang perlu dikuasai oleh pelajar atau semua anak-anak ialah semua pelajar-pelajar mampu menyenaraikan ciri individu yang berperibadi mulia. Jadi apakah ciri-ciri individu yang berperibadi mulia? Macam mana? Cantik ke? Comel ke? Handsome ke? Pandai ke? Kacak ke? Bijak dan sebagainya. Itu mungkin. Jawapan sebenarnya kita lihat nanti di dalam slide yang seterusnya. Yang kedua, dapat menghuraikan dengan contoh cara mempraktikkan kepribadian mulia. Jadi dapat menjelaskan mesti dengan contoh. Apakah ciri-ciri, apakah cara-cara, apakah contoh-contoh mereka yang berperibadi mulia ini. Yang ketiga, kita dapat memerihalkan kepentingan atau menjelaskan kepentingan sebab perlunya kenapa mempunyai peribadi mulia ini. Yang keempat, dapat membanding beza berperibadi mulia dan bukan berperibadi mulia. Jadi kita dapat bezakan
macam mana orang yang berperibadi mulia, macam mana orang yang tidak berperibadi mulia. Jadi nanti cikgu akan terangkan satu per satulah apakah beza antara orang yang berperibadi mulia dan orang yang tidak berperibadi mulia ini. Yang kelima, mengekspresikan perasaan ataupun menunjukkan perasaan apabila mengamalkan peribadi mulia dalam kehidupan harian. Jadi kita tunjukkan, kita menunjukkan, kita menjelaskan, kita memberi memek muka, kita menghuraikan apakah perasaan kita. Tunjukkan. Ekspresi ni maksud tunjukkan, nyatakan. Jadi orang dapat tengoklah apakah perasaan kita. Jadi perasaan itu seperti gembira, sedih, lucu, seronok, duka, cita dan sebagainya. Dan yang terakhir, iaitu mampu mengamalkan kepribadian mulia dalam kehidupan harian ini. Jadi maksud kita amalkan atau sentiasa buat, sentiasa melaksanakan ciri-ciri berperibadi mulia ini dalam kehidupan seharian kita. Tujuan dia supaya kita menjadi contoh dan kita menjadi model kepada orang-orang lain. Iaitu apabila kita menjadi model, kita akan menjadi sumber inspirasi ataupun panduan rujukan kepada orang-orang lain bahawa kita adalah insan yang berperibadi mulia. Jadi nilai yang kita boleh kaitkan dengan tajuk ini iaitu insan berperibadi mulia ialah yang pertama adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan, iaitu kita yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam. Jadi bila kita yakin Tuhan, kita ada hukum karma, kita percaya bahawa bila kita melaksanakan perkara yang baik akan dibalas yang baik. Dan apabila kita berperibadi mulia, orang lain akan juga berperibadi mulia dengan kita. Jadi kita percaya wujudnya Tuhan, kita percaya segala perbuatan kita akan mendapat pahala, segala perbuatan kita, segala sikap kita akan mendapat balasan yang baik daripada Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita akan percaya kepada Tuhan dengan kita mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, nilai hemah tinggi. Nak berperibadi mulia, kita mesti bercakap sopan, santun, lemah lembut dan menggunakan intonasi yang sesuai lah. Jadi apabila kita bercakap dalam keadaan tersebut, iaitu bercakap dalam keadaan sopan, santun, lemah lembut, bukan lemah gemalai Lemah gemalai tu lain, maksudnya tu kita tak suka lah kan orang lemah gemalai sangat. Kita tengok macam gedik sangat kan. Tu tak elok lah kan. Jadi hemat sopan santun, lemah lembut, duduk berjumpa orang tua kita, tunduk sebagai tanda hormat, jumpa orang tua kita, salam sebagai tanda hormat kita kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, iaitu nilai harga diri, di mana kita mesti menjaga maruah diri kita. Apabila kita menjaga maruah diri kita, kita akan diyakini oleh orang-orang sekeliling. Kita akan dijadikan panduan, kita akan dijadikan model oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi ini kenapa pentingnya nilai harga diri. Okey, yang keempat, nilai kejujuran. Kenapa perlu jujur? Kerana dengan jujur, orang akan lebih percaya kepada kita. Bila kita tak jujur, bila kita tidak amanah, bila kita membuat sesuatu tugas dengan mengharapkan balasan, jadi semakin ramai orang tidak menyukai kita, semakin ramai orang tidak menghormati kita. Dan yang nilai terakhir adalah nilai keberanian.
Jadi ini adalah 5 nilai yang boleh diletakkan ataupun boleh dimasukkan di dalam unit ini. Sebelum yang pertama, kita perlu tahu apa itu peribadi mulia. Jadi kita tengok yang pertama, apakah konsep berperibadi mulia? Yang pertama, iaitu orang yang berperibadi mulia ini memerlukan penghayatan nilai murni dan perkembangan dari segi penakkulan moral, emosi dan perlakuan moral. Jadi kita nanti lihat macam mana apa itu penakkulan moral, apa itu emosi moral dan apa itu perlakuan moral. Jadi nak peribadi mulia, kita perlu menghayati nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni dengan nilai murni daripada segi penakkulan moral. Macam mana orang yang bermoral itu mempunyai penakkulan moral yang bagus? Macam mana mereka yang berperibadi mulia itu mempunyai penakkulan moral yang bagus? Bagaimana mereka yang berperibadi mulia itu mempunyai emosi moral yang bagus? Dan yang penting ialah bagaimana seorang yang berperibadi mulia itu akan membuat perlakuan moral yang bagus. Jadi kita akan lihat satu persatu lah nanti di dalam slide yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara ini? Jadi kepribadian mulia bermaksud sifat baik hati dan terpuji yang dimiliki oleh individu. Maksudnya dia mempunyai nilai-nilai murni di mana mereka ada mempunyai sifat baik hati dan terpuji. Bila terpuji ini maksudnya dia akan dijadikan contoh oleh orang-orang lain. Dan yang terakhir adalah peribadi mulia ini dapat dibentuk melalui latihan serta amalan kesederhanaan dalam kehidupan harian sehingga menjadi tabiat ataupun kebiasaan. Jadi bila kita sentiasa membuat semua perkara secara rutin ataupun secara berulang-ulang kali, jadi dia akan menjadi tabiat dan kebiasaan. Jadi contohnya, kita salam orang tua, kita hormat orang tua, kita bercakap dengan sopan. Sehari tak mungkin boleh jadi. Tetapi apabila perlakuan itu diulang-ulang, pengulangan dilakukan secara berterusan, jadi bila kita salam orang, kita hormat orang, kita cakap dengan sopan, ia akan menjadi satu tabiat dan kebiasaan yang membolehkan ia dilaksanakan dalam kehidupan seharian kita. Kita tengok apa itu penakkulan moral, apa itu emosi moral dan apa itu perlakuan moral. Yang pertama, kita tengok penakkulan moral, iaitu keupayaan mental ataupun macam mana fikiran kita berfikir untuk menakul. Menakul ni adalah untuk berfikir dalam situasi kabur dan berkonflik nilai demi mengenal pasti perlakuan baik atau benar dan perlakuan jahat atau salah. Jadi maksudnya keupayaan fikiran kita ataupun keupayaan kita menganalisis perkara yang baik ataupun perkara yang salah, perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang salah. Cara kita fikir ini ataupun keupayaan mental ini ataupun cara kita berfikir ini dapat merungkai dan menyelesaikan masalah atau isu moral sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan objektif berdasarkan prinsip moral. Jadi maksudnya cara kita berfikir dengan dengan berperibadi mulia ini mampu membolehkan kita menyelesaikan masalah ataupun isu moral sebaik
mungkin secara autonomi, rasional dan objektif berdasarkan prinsip moral. Iaitu senang kita kata ialah bagaimana cara kita berfikir, bagaimana cara kita memahami, bagaimana cara kita memproses sesuatu maklumat agar keputusan yang kita ambil itu adalah rasional dan objektif dengan mematuhi prinsip-prinsip moral. Yang kedua, kita lihat apakah itu emosi moral. Emosi moral adalah kesedaran emosi moral melahirkan kepedulian dan hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu perkara yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul. Jadi maksudnya, kita kalau rasa bersalah, emosi kita akan bertanggungjawablah. Kita akan menzahirkan ataupun kita akan meminta maaf bahawa perbuatan kita itu adalah perbuatan yang salah. Emosi moral melahirkan motivasi moral dan niat untuk bertindak berdasarkan empati dan simpati terhadap diri dan orang lain. Emosi ini boleh diekspresikan dalam bentuk luahan perasaan, fikiran, gerak hati dan sebagainya. Jadi, apabila kita berfikir bahawa daripada segi penaklukan moral, kita berfikir bahawa segala perbuatan kita itu salah, jadi kita akan mampu menzahirkan perasaan salah kita itu dengan menzahirkan apa yang kita rasakan salah itu dengan meluahkan perasaan. Jadi meluahkan perasaan macam mana? Dengan meminta maaf. Daripada segi gerak-geri, kita berasa lemah longlai bahawa apa kita buat tersebut adalah telah salah dengan tidak mematuhi prinsip-prinsip moral. Dan yang terakhir ialah perlakuan moral, iaitu adalah tindakan moral berkaitan antara penaklukan moral dan emosi moral. Jadi kita menunjukkan perbuatan kita ataupun tindakan moral kita ini, dia dilakukan dengan rela hati dan penuh rasa tanggungjawab dan accountability dan berintegriti moral. Jadi maksudnya kita meminta maaf, kita membuat sesuatu dengan rasa bertanggungjawab. Jadi kita bertanggungjawab dengan rela hati dan mengikut prinsip-prinsip moral. Jadi itu yang dimaksudkan dengan penaklukan moral, emosi moral dan perlakuan moral. Jadi nak menjadi seorang yang berperibadi mulia, kita perlu, sebelum kita menunjukkan perbuatan kita, kita perlu menakul ataupun memproses sesuatu permasalahan itu dengan rasional, dengan rasional dan objektif, supaya jika kita salah, kita mampu menzahirkan perasaan salah kita. Kalau kita rasa kita gembira, kita mampu melahirkan perasaan gembira berdasarkan empati dan simpati kita. Di mana daripada perasaan ini, dia akan membolehkan kita menunjukkan ataupun kita melaksanakan perbuatan kita dengan rasa rela hati, dengan rasa tanggungjawab, dengan rasa accountability, dan yang paling penting, dengan kita mempunyai integriti moral. Kita tengok apakah ciri-ciri individu yang berperibadi mulia. Yang pertama, sabar, tenang ketika menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Ini mereka-mereka yang berperibadi mulia. Kita akan melihat mereka ini adalah jenis yang sabar, tidak mudah bertindak balas, tidak mudah emosi ketika menghadapi sesuatu masalah ataupun jika menghadapi sebarang cabaran dan dugaan dalam kehidupan
mereka. Yang kedua, berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Macam mana kita katakan berpegang teguh kepada nilai-nilai moral? Iaitu kita akan sentiasa mengamalkan nilai-nilai universal dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, jika kita diberi rasuah, ataupun contohnya sebab seseorang penguatkuasa diberi rasuah, dan seharusnya penguatkuasa yang berperibadi mulia ini berperibadi mulia ini dia akan berpegang pada nilai-nilai moral. Mereka akan menolak rasuah yang diberikan. Yang ketiga, bersikap sederhana dalam pemikiran, pertuturan dan perlakuan. Jadi dia berkaitan dengan sabar dan tenang. Jadi bila sabar dan tenang, dia akan bersikap sederhana. Dia tidak sentiasa bersikap menunjuk. Jadi sentiasa menggunakan kewarasan fikiran, sentiasa bercakap dengan sederhana, sentiasa berfikir secara sederhana dan membuat perlakuan yang tidak mengikut prinsip moral. Yang keempat, terlihat melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan pembalasan. Jadi ini adalah ciri-ciri individu yang berperibadi mulia. Nak sentiasa membuat kebaikan tetapi tidak mengharapkan balasan, kerana dia percaya kepada nilai kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun tidak dibalas oleh manusia, tetapi mereka percaya bahawa perbuatan baik mereka ini akan mendapat balasan pahala daripada Tuhan. Jadi mengikut kepercayaan agama masing-masing lah. Tapi di dalam mana-mana agama pun, di dalam mana-mana agama sekalipun, bahawa kita percaya Tuhan akan membantu kita. Apabila kita melaksanakan sebarang kebaikan, Tuhan akan memberi pahala, ataupun Tuhan akan memberi Tuhan akan memudahkan kita melaksanakan sesuatu kerja. Yang kelima, berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Dahlah tak harapkan pembalasan, tetapi sentiasa bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah ciri-ciri individu yang berperibadi mulia. Dan yang paling penting, dia juga ikhlas dan jujur dalam setiap tindakan mereka. Ini adalah ciri-ciri individu yang berperibadi mulia. Kita tengok yang seterusnya. Nak praktikkan, dah ada ciri-ciri, macam mana kita nak praktikkan supaya perlakuan moral kita sentiasa, perlakuan moral kan, maksudnya perbuatan kita yang dilakukan secara rutin dapat dikategorikan sebagai individu yang berperibadi mulia ini. Yang pertama, daripada segi diri, menjaga batasan pergaulan. Macam mana nak menjaga batasan pergaulan? Jadi kita tidak melaksanakan ataupun kita tidak melakukan sebarang perbuatan ataupun sebarang perkara yang bertentangan dengan agama masing-masing. Contoh dia, tidak melakukan sebarang seks sebelum nikah. Ini contoh menjaga perbatasan. Dan tidak menonton perkara-perkara ataupun video-video pornografi di internet. Walaupun ia tidak menyalahi undang-undang negara, tetapi ia boleh dikategorikan sebagai perkara yang tidak beretika sebab ia tidak mengikut norma masyarakat Malaysia. Yang kedua, daripada segi keluarga, dengan kita mendapatkan sokongan daripada ibu bapa dalam kehidupan harian, bersederhana dalam menyambut hari istimewa anggota keluarga. Jadi hidup mesti bersederhanalah supaya orang yang susah daripada kita, jiran-jiran yang kita tidak dapat beri, jiran-jiran yang kita tidak dapat jemput sekarang untuk bersama-sama meraihkan
hari keluarga, jinjingan tersebut tidak berkecil hati dan sebagainya. Dan daripada segi rakan sebaya, menegur kesalahan rakan dengan cara yang baik dan memberi pertolongan dengan ikhlas. Jadi kalau kawan buat salah, jangan marah. Boleh tegur dengan elok-elok. Jangan cakap kasar-kasar. Sebab sebagai seorang yang berperibadi mulia, ia perlu mengamalkan nilai hemah tinggi, iaitu bercakap dengan sopan santun, lemah lembut dan sebagainya. Okey, yang keempat, daripada segi masyarakat, iaitu kita boleh membantu mangsa bencana dan melibatkan diri secara sukarela dalam program kemasyarakatan. Jadi dua perkara ini saya rasa tak ada masalah lah nak bantu mangsa bencana. Contohnya buat apa? Beri bantuan kewangan, membersihkan rumah-rumah mangsa banjir, kan? Menjadi sukarelawan di dalam menjadi sukarelawan dalam mana-mana misi bantuan kerajaan ataupun bantuan badan-badan bukan kerajaan. Yang kelima, daripada segi negara, iaitu kita mengelakkan diri daripada melakukan penularan fitnah terhadap negara dan mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang sukan, atlet-atlet negara sentiasa berusaha bersungguh-sungguh sewaktu mewakili negara dalam pelbagai pertandingan. Contohnya, misi negara pada tahun ini adalah untuk mendapatkan pingat emas pada Sukan Olimpik Tokyo 2021. Patutnya 2020 kan, tetapi oleh kerana wabak COVID-19 menjadi Sukan Olimpik Tokyo 2021. Jadi semua atlet negara bersungguh-sungguh untuk bertanding supaya dapat mengharumkan nama negara. Contohnya tadi adalah bidang sukan. Kepentingan dia, kenapa perlunya? Supaya kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang positif. Yang kedua, menjamin kebahagiaan dalam kehidupan. Yang ketiga, memberikan ketenangan jiwa kepada diri. Dan yang keempat, akan disenangi oleh orang ramai. Ni kenapa kita perlu berperibadi mulia? Supaya dalam hati kita ada perasaan hendak melakukan setiap perbuatan tanpa mengharapkan balasan. Apabila kita mempunyai ciri-ciri tersebut, diri kita akan berasa tenang, akan berasa bahagia, dan diri kita juga akan disenangi oleh orang ramai. Yang kelima, dihormati dan dipandang mulia oleh orang lain. Yang keenam, menjadi suri teladan kepada orang lain. Dan yang terakhir, akan mencapai matlamat hidup yang diingini. Jadi apakah matlamat hidup? Iaitu untuk membuat kebaikan di muka bumi ini sebelum kita menutup mata. Kita tak tahu kan bila kita akan tutup mata, bila nyawa kita akan diambil oleh Tuhan. Jadi sebelum nyawa kita diambil oleh Tuhan, jadi kita perlu mencapailah matlamat yang telah kita tetapkan dengan kita menjadi suri, agar kita menjadi suri teladan kepada orang lain, dan seterusnya kita dipandang mulia oleh orang lain. Kita tengok contoh-contoh tingkah laku berperibadi mulia ini. Yang pertama, sanggup menghadapi cabaran dalam kehidupan. Cabaran yang macam mana? Pelbagai cabaran lah. Tak kira cabaran yang kita hendak hadapi ataupun cabaran yang kita tak nak hadapi. Ni banyak kan cabaran. Ikut masing-masing lah. Saya ada cabaran saya, pelajar ada cabaran pelajar. Jadi cabaran pelajar pada masa kini adalah untuk belajar sewaktu era pandemik COVID-19 ini.
Yang kedua, sentiasa bersyukur. Yang ketiga, berjimat cermat dalam perbelanjaan. Yang keempat, bekerjasama dan saling tolong menolong. Yang kelima, amanah. Dan yang terakhir adalah bersederhana dalam pertuturan dan perlakuan. Jadi ni penting sekali ni tadi dong. Tadi saudara cakap kan, iaitu kita perlu sederhana dalam pertuturan dan perlakuan agar kita sentiasa dihormati oleh orang lain. Sebab apa? Sebab insan yang berperibadi mulia ini mesti mempunyai nilai hemah tinggi. Okay, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Dan jangan lupa subscribe dan like video yang telah dihasilkan oleh saya. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.